Terima kasih Muhsin Majlis. Yang saya hormati sahabat saya Datuk Dr. Khairil Anwar Ahmad Kasim, Ketua Pengarah MYROS. Yang saya hormati Ustaz, Jazakallah Khair, terima kasih kerana memberi tazkirah kepada kita pagi ini. Ketua-ketua jabatan yang hadir, tuan-tuan perempuan sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kita diberi izin untuk bersama dalam Dewan ini, untuk berkumpul bukan sahaja untuk kita mendengar, tapi saya yakin kita juga akan menerima ilmu, dan yang juga tidak kurang pentingnya adalah untuk kita memahami tujuan seminar pada hari ini, insya-Allah. Dan saya akan cuba kupas permulaannya sebagai memberi konteks kepada perbincangan kita tentang fiqh jalan raya, terutamanya dalam konteks keselamatan jalan raya. Saya ucapkan tahniah kepada Jabatan Mufti Negeri Perlis dan MYROS kerana berjaya melakukan majlis sebegini, mungkin julung-julung kali di negara. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi saya mungkin hari ini sebagai seorang akademik dalam bidang kejuruteraan dan keselamatan jalan raya ingin memberikan sedikit ilmu untuk tuan-tuan dan puan-puan supaya kita faham sebenarnya keselamatan jalan raya ni bukan hanya melihat mangsa di jalan raya. Ilmu di sebalik keselamatan jalan raya ni amat luas, dan semuanya ke arah mengurangkan kesengsaraan di jalan raya. Dan dengan kesepaduan bersama dengan Jabatan Mufti, kita membawa satu tenaga baru yang menguat kuasa dari dalaman, membawa kesedaran tentang kepentingan untuk kita berusaha ke arah sama-sama memikirkan concern, kita perlu risau, kita perlu ada keprihatinan, dan yang paling penting adalah usaha untuk menyelesaikan masalah. Dan saya akan berikan sedikit latar belakang dalam masa yang diberi pada saya, insya-Allah, untuk kita semua memahaminya. Dan di akhir nanti saya juga akan kongsi satu usaha yang sebenarnya telah berjalan di Negeri Perlis ini bersama dengan rakan-rakan yang committed kepada keselamatan jalan raya. Dan insya-Allah hari ini saya harapkan dengan bilangan pendengar yang ada, dan juga saya dipahamkan kita juga live di Facebook dan beberapa platform, insya-Allah kita mendapat manfaat bersama, insya-Allah. Baik, saya menggunakan tajuk pengupayaan terhadap keselamatan jalan raya, tanggungjawab bersama. Ramai yang tanya pengupayaan tu apa? Okay. Kalau dalam bahasa Inggeris empowerment, maknanya kita memberikan bukan saja kuasa, tetapi tanggungjawab dan komitmen kepada masyarakat, kepada orang ramai, kepada umat, untuk menyelesaikan masalah umat. Itu yang kita akan bicarakan. Dan tanggungjawab bersama itu, kita perlu pindahkan tanggungjawab ini daripada kerajaan, pihak penguatkuasa, pihak-pihak yang lazimnya kita anggap sebagai bertanggungjawab terhadap keselamatan jalan raya, kepada tanggungjawab bersama. Di samping itu, tanggungjawab diri kita juga, sebab kita yang akan menjadi mangsa kalau kita tidak berhati-hati. Itu apa yang ingin cuba kita bawakan hari ini, insya-Allah. Jadi saya akan rangkumi perbincangan dalam sejam ini, meliputi penerangan sedikit tentang masalah keselamatan jalan raya ini di peringkat dunia. Ini bukan masalah Malaysia sahaja, ialah masalah dunia, dan kita akan lihat apakah langkah-langkah yang telah dilakukan dan cuba dilakukan, berjaya dilakukan dan gagal dilakukan, supaya kita mempelajari daripadanya. Kemudian kita akan lihat menjurus kepada keadaan di Malaysia dan Perlis sebagai asas kepada perbincangan kita berdasarkan data, statistik dan maklumat, supaya kita faham masalah ini adalah masalah yang besar dan perlu diberi perhatian.
Kemudian kita akan buat sedikit analisis punca masalah, sebab kadang-kadang kita tahu masalah tu, kita acknowledge, kita mengambil maklum tentang masalah tu, tapi kita tak faham masalah tu, kita tak tahu punca dia. Jadi kita cuba tengok dan kita cuba lihat masalah mana yang paling bukan mudah, masalah mana yang the low lying fruits, yang paling sesuai dan paling segera untuk kita selesaikan. Dan dengan penyelesaian itu, insya-Allah kita akan mendapat impak yang terbaik. Kemudian saya akan terangkan sedikit usaha menghak upaya di peringkat tempatan ini atau menghak upaya masyarakat yang kita cuba usahakan. Dan alhamdulillah negeri Perlis adalah salah satu negeri yang telah pun terlibat semenjak 2 tahun yang lepas. Jadi saya akan ceritakan sedikit usaha itu dan insya-Allah mengajak tuan-tuan dan puan untuk sama terlibat selepas ini. Jadi ini adalah pandangan ataupun ini adalah fakta di peringkat global. Kita ada 2 usaha besar yang telah diperkenalkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk menyelesaikan masalah ini. Sebelum ini masalah ini adalah masalah yang besar tetapi tidak diiktiraf atau tidak diberi perhatian oleh badan-badan utama dunia sehinggalah pada tahun 2008 sekitar itu dengan diletakkan tahun 2020 hingga 2030 sebagai the decade of action for road safety. Dekad untuk melakukan tindakan terhadap keselamatan jalan raya. Decade of action for road safety. Dan dia telah melibatkan semua negara di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk kita menyelesaikan masalah yang besar ini. Dan pada tahun ini, pada tahun lepas, setelah 1 dekad kita menjalankan usaha yang sebelum itu, didapati masih banyak lagi perkara yang belum tercapai. Malahan ada yang mengatakan bahawa usaha di dekad yang lampau itu, yang lepas itu tidak berjaya. Oleh itu diperkenalkan yang kedua untuk tahun 2021 hingga 2030. Dan kita lihat bagaimana kegagalan ataupun kegagalan kita untuk menyelesaikan masalah ini. Di tahun 2008, 1.2 juta mati di jalan raya satu dunia setahun. 1.2 juta hamba Allah mati akibat kemalangan jalan raya. Pada tahun 2017 naik ke 1.35 juta. So ini adalah masalah global yang besar dan ia merupakan 8 tertinggi, punca kematian 8 tertinggi bagi semua peringkat umur, dan yang paling membimbangkan bagi peringkat umur 5 hingga 29 tahun adalah punca utama nombor 1. Dan ini juga sama dengan negara kita. 15 hingga 29 tahun adalah juga punca utama kematian di Malaysia akibat kematian di jalan raya. Dan yang paling menyedihkan adalah kematian di jalan raya di negara-negara miskin, negara-negara berpendapatan rendah adalah 3 kali lebih tinggi daripada mereka yang berada di negara-negara maju. Maknanya tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah sekalian, ini adalah masalah negara miskin, negara yang membangun dan negara miskin. Dan di mana ramai orang Islam juga di dalam negara-negara yang sedemikian. Dan untuk negara-negara yang berpendapatan rendah ni tidak berlaku pengurangan daripada tahun 2013 sehingga sekarang. So maknanya keadaan ini makin meruncing di negara-negara berpendapatan rendah. So ini beberapa fakta, ada banyak dokumen. Kalau tuan-tuan dan puan minat, boleh download dokumen tu, Global Status Road Safety Report 2018, dan dikeluarkan 2015, 2013 tak silap saya, setiap 3 tahun dikeluarkan laporan ini untuk menunjukkan keadaan keselamatan jalan raya global. So ini adalah keadaan di dunia, dan
Dan ini adalah masalah umat, masalah umat yang kita mungkin tak sedar. Okay, masalah umat yang mati di jalan raya, dan itu cerita mati je yang saya tunjukkan tu. Ada juga cerita kesengsaraan, kecederaan parah yang bukan saja mangsa terkesan, tetapi keluarga mangsa juga terkesan. Sebab kalau kita cedera parah, isteri, suami kita, ahli keluarga, anak-anak juga akan menjaga kita dan bergantung kepada keseriusan. Ada kalanya memang kita akan lumpuh sampai bila-bila dan memang kita tidak boleh memberi khidmat ataupun mencari nafkah untuk keluarga kita. So ini realiti yang menghadapi kita sebagai rakyat. Inilah dua yang saya nyatakan. 2010 hingga 2020 dan 2021 hingga 2030. Dan kedua-duanya mensasarkan pengurangan 50% terhadap semua indikator, semua petunjuk keselamatan jalan raya dalam tempoh 10 tahun. Jadi kita dalam dekad kedua untuk menyelesaikan masalah ini. So ini adalah Malaysia, keputusan di Malaysia, dan kalau kita lihat take home message-nya, kita gagal lah. Kalau pada tahun 2010 kematian pada tahun 2010 adalah 6,872 di jalan raya Malaysia. Kalau mengikut decade of action yang pertama, kita nak capai 3,436. Dan kalau kita lihat rekod kita daripada 2015 hingga 2019, dia tidak berkurang secara signifikan. Kecuali pada tahun 2020, dan itu kerana tahun COVID. Kita tahu kita tak berjalan pada tahun itu. Tapi pada tahun 2021 kita lihat kesannya pun tidak sebegitu baik sebab kita dah mula bergerak. So maknanya bila kita bergerak aja, maka kita terbuka kepada risiko, dan data sendiri menunjukkan. Untuk kemalangan jalan raya, kita juga berhasrat untuk mengurangkan 50%, seperti dilihat tidak berjaya. Tidak berjaya. So ini adalah keadaan yang kita hadapi di negara, dan kita sebenarnya mencari titik pesongan, deflection point. Deflection point ni nak menunjukkan yang kita telah mencapai satu penyelesaian dan kemudian dia terus turun. Itu yang kita cuba nak capai untuk Malaysia dan untuk negara, untuk dunia. Tetapi deflection point tu susah untuk kita capai. Kecuali 3 tahun yang lepas kita nampak ada deflection point, dan dia dibantu dengan COVID-19. Tapi 2021 saya rasa naik balik. Jadi ini satu usaha yang sukar untuk kita capai, dan kita juga berdoa lah ni, balik raya ni, ramai orang balik raya ni tahun ni. Kita tak tahu keadaan jalan raya macam mana. Semua orang dah 2 tahun tak balik raya, jadi kita risau juga dengan harapan kita tidaklah mempunyai terlalu banyak nahas di jalan raya. So itu beberapa statistik, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita lihat bagaimana keadaan di Malaysia dan di Perlis terutamanya. Ini adalah, minta maaf dia potong juga. Ini adalah data kemalangan jalan raya, dan yang saya nak tunjuk adalah di Perlis. Okey. Di Perlis tu atas sekali, tuan-tuan dan puan. Minta maaf mungkin agak kurang jelas. Yang lain tu adalah negeri-negeri lain. So mungkin yang jelas yang kita nampak kat atas tu dia nombor je sikit. Nombor je sikit. Untuk tahun 2018, 2000, sekitar 2000 kemalangan di jalan raya Perlis, berbanding dengan 57,000 kemalangan di seluruh Malaysia. Jadi nampaknya macam Perlis ni sikit lah. Sikit je kemalangan di Perlis. Sama juga dengan kematian. Ada 64 kematian pada tahun 2018. Saya potong pula ujung tu, tak nampak. Sekitar, tak silap saya, 60 lebih juga. Jadi masa kami berbengkel dengan rakan-rakan di Majlis Keselamatan Jalan Raya Negeri Perlis, saya tunjukkan juga gambar ini. Jadi tanggapan awal
Perlis ni tak ada masalah keselamatan jalan raya. Jadi mereka bertanya, kenapa yang kita nak buat strategi keselamatan jalan raya? Tapi kita lupa bahawa Perlis ni adalah negeri yang kecil, penduduk tak ramai. Jadi kalau kita nak lihat betul-betul risiko yang ada di jalan raya, kita kena olah data itu supaya dia mencerminkan risiko sebenar. Sebab itu saya bawakan beberapa analisis, dan tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat berbanding dengan negeri-negeri lain, mungkin jumlah kematian dengan jumlah kemalangan tu tak tinggi, tapi bila kita lihat kepada nisbah yang lazim digunakan di dunia, satu daripadanya adalah kematian per 10,000 penduduk, 100,000 penduduk. Kita dapati negeri Perlis adalah pada 25.25 kematian per 100,000 penduduk. Jadi ini adalah 5 terburuk di Malaysia. Jadi bukan, jangan ingat nombor tu kecil. Dia maknanya kebarangkalian seseorang terlibat di dalam kemalangan maut lebih tinggi, adalah 5 tertinggi di Malaysia. Kalau kita lihat juga kematian per 10,000 kenderaan, Perlis adalah yang paling teruk. Pada kadar 5.34 kematian bagi 10,000 kenderaan. So setiap kenderaan yang berdaftar di negeri Perlis ni, begitulah kebarangkalian. Ini semua statistik, tuan-tuan. Kita hanya menggunakan statistik untuk melihat, menunjukkan dia adalah berisiko tinggi dan kita perlu lebih hati-hati. Dia masalah dalam keselamatan jalan raya ni apabila semua pihak yang bertanggungjawab kata Perlis tak ada masalah kemalangan jalan raya. Kenapa? Kerana bilangannya sikit. So apa yang saya cuba bawa dan kita cuba fahami ialah sebenarnya tak betul, tak tepat. Dia membawa satu kefahaman yang berbeza kalau kita faham bahawa risikonya adalah tinggi dan paling tinggi kalau kita gunakan itu. Saya juga menggunakan satu lagi rasio yang diperkenalkan, iaitu kematian bagi setiap 100 kemalangan. Kita perkenalkan nisbah ni kerana kita nak tengok keseriusan kemalangan tersebut. Kemalangan ni, tuan-tuan dan puan, dia ada kemalangan hanya melibatkan kerosakan. Itu yang paling boleh diterima. Kemudian kemalangan yang melibatkan kecederaan ringan. Kemudian kita ada kemalangan yang melibatkan kecederaan parah dan kemalangan yang melibatkan kematian. So kita perkenalkan kematian per 1,000 kemalangan ni untuk melihat secara statistik yang boleh verifikasikan melalui kajian yang lebih mendalam. Bagi setiap 100 kemalangan tu berapa kematian berlaku. Dan ini boleh menggambarkan keseriusan kemalangan itu. Maknanya bila kemalangan tu berlaku, berapa banyak yang serius, yang melibatkan motosikal ataupun pejalan kaki yang terdedah kepada risiko yang lebih tinggi, tidak ada protection, tidak ada lindungan daripada kenderaan dan sebagainya. Jadi itu juga untuk Malaysia, Perlis adalah pada kedudukan kedua tertinggi, yang paling teruk. So menunjukkan bahawa kemalangan di Perlis ni adalah amat serius. Ini boleh kita kaji kalau MyROS dan mungkin pihak PDRM dan juga pihak Kementerian Kesihatan menilai kemalangan-kemalangan yang berlaku di setiap negeri. Yang mana malangnya kita tidak ada satu database yang komprehensif. So ini hanya sebagai indikasi melalui statistik yang boleh, seperti mana saya nyatakan, diverifikasi. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak tunjukkan dalam slide ni adalah sebenarnya masalah ini adalah masalah yang besar di negeri Perlis, walaupun bilangannya sedikit. Dan ini juga menunjukkan perubahan-perubahan yang berlaku, dan kalau kita lihat kematian juga bertambah, kemalangan juga bertambah daripada 2007 hingga 2019 seperti trend untuk negara. Dan 2020 saya tak dapat data, saya ada data tapi tak sempat nak masukkan. Tapi seperti mana yang kita tahulah, 2020-2021 ni adalah tahun-tahun istimewa yang
sukar untuk kita gunakan untuk trend kemalangan jalan raya. Tahun ini tuan-tuan dan puan, barulah betul balik. So ada correction yang kita perlu buat. So itu sedikit data, minta maaf agak kecil, tetapi apa yang saya nak cuba nyatakan tuan-tuan dan puan adalah bahawa masalah kemalangan jalan raya ini bukan perkara kecil di negeri Perlis. Itu sebenarnya yang ingin dinyatakan. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini? Di dunia sekarang ni dia menggunakan pendekatan safe system approach. Banyak definisi yang diberikan kepada safe system approach ni, tapi yang mudahnya adalah dia sebenarnya melibatkan semua pihak. Okay? Safe system. Dia tak boleh nak salahkan mana-mana pihak, dan selalunya kita akan salahkan pengguna jalan raya lah. Sebenarnya setiap satu tu ada dia punya peranan. Dan safe system juga menyatakan bahawa ia perlu satu organisasi, satu gabungan tenaga, satu koordinasi seperti hari ini antara MIROS dengan Jabatan Mufti dan juga dengan tuan-tuan dan puan. Dia perlu satu gabungan usaha yang bermatlamatkan sama untuk mengurangkan kesengsaraan di jalan raya. So itu lebih kuranglah safe system approach, tapi ini yang digunakan sekarang untuk decade of action sekarang. Okay, gambar ini digunakan menunjukkan beberapa strategi yang telah dipakai. Cuma saya nak cedok perkara ini, semua ada peranan, tuan-tuan, semua ada peranan pengguna dan penggunaan selamat. Okay. Pengguna selamat, cara dia mengguna pun kena selamat. Sebab kadang-kadang kita ni mungkin pengguna yang selamat, tapi ada ketikanya kita mengambil risiko. Bila kita lambat ke, bila kita ada kecemasan ke, bila kita terganggu ke, ataupun distracted ke. So, walaupun kita ni pengguna selamat, tetapi ada ketikanya kita menjadi pengguna yang tidak selamat. Sebab tu dia perkenalkan safe road use. Ini something yang saya pun perasan. Sebelum ni dia selalu pakai safe road user. So sekarang ni dia bawa kepada safe road use. Tapi sebab Malaysia ni penggunanya pun masih belum selamat, jadi saya letak dua-dualah. Pengguna kena selamat, itu matlamat kita. Dan insya-Allah apa yang kita akan bincang hari ini melalui sahabat-sahabat pembentang saya lepas ini, selepas ini adalah nak menceritakan ini, pengguna yang selamat dan penggunaan yang selamat. Tetapi jalan raya selamat juga penting. Sebab kadang-kadang jalan raya ni juga yang membuatkan kita melakukan perkara-perkara yang tak selamat, atau melakukan kesilapan. Dia menggalak, induce error. Dia membuka kepada peluang untuk melakukan kesilapan, ataupun dia tidak dijaga dan akhirnya berlakulah risiko di jalan raya, lubang-lubang jalan dan sebagainya. Ataupun bila berlaku kemalangan sebab jalan raya tak bagus, kita masuk dalam gaung. Perkara-perkara yang sebenarnya boleh kita kawal, sebab ini semua dikawasi oleh jurutera profesional yang sepatutnya memastikan jalan raya itu selamat. Jadi itu adalah jalan raya selamat, atau digunakan safe infrastructure, safe road infrastructure, dan juga kenderaan selamat. Kenderaan selamat, sebab itu kita punya tali pinggang keledar, kita punya airbag, kita ada macam-macam sekarang ni feature. Kalau kita beli kereta baru, macam-macam. Ada kelengkapan keselamatan. Cuma kadang-kadang kita tak pakai. Kita tak pakai tali pinggang keledar, kita tak pakai topi keledar. Semua itu adalah untuk protection, tetapi kita tak ambil. Tawakal, tak naklah jadi ustaz lah, ramai ustaz kat sini. Tapi kita tak usaha. Itu mungkin boleh kita bincangkan sebentar lagi, insya-Allah. So tuan-tuan dan puan, ini adalah safe system approach, dan saya cuba nak bagi faham kepada kita semua bagaimana kita menganalisis keselamatan jalan raya. Kita banyak menggunakan data, tuan-tuan dan puan. Data ni amat penting. Kerana tanpa data, kita hanya membuat keputusan secara buta. It's a blind decision. Tetapi dengan data, kita akan memahami, kita akan lebih mempunyai bukti, evidence-based decision. Dan malangnya tuan-tuan puan, kalau kita tak gunakan data, kadang-kadang keputusan kita tu kita rasa ikut diri kita, ikut siapa-siapa yang berpengaruh cakap, ikut apa orang lain buat kat negara lain yang hamba Allahnya berbeza
Perangainya berbeza, keadaannya berbeza. Tetapi sebab kita tak menggunakan data, kita rasa benda tu boleh berjaya di Malaysia. Tuan-tuan dan puan, bila kita merasa benda tu boleh berjaya, kadang-kadang dia boleh memberi banyak kerugian dari segi masa, dari segi wang, dari segi tenaga, dan kadang-kadang akan menjadikan perkara itu lebih buruk. Sebab masalah pengangkutan keselamatan jalan raya ni adalah masalah lokal. Dia melibatkan perkara-perkara yang ada di tempatan. Walaupun Perlis berbanding dengan Selangor berbeza. Kita dah tengok tadi. Daripada kesannya berbeza. Entiti dan isinya berbeza. Apatah lagi bahasa berbeza, budaya juga berbeza. Cara kita bawa juga berbeza. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan, kita merasai ini apabila kita membawa kenderaan kita di merata Malaysia. Jadi itu akan memberi implikasi kepada keselamatan jalan raya. Sebab itu kita perlu data yang berguna, enabling data untuk memberikan kita 3 jenis. Ini sedikit ilmu dari segi dari segi penyelidikan. Kita ada 3 jenis data. Yang saya tunjuk kat tuan-tuan tadi tu lebih kepada data agregat. Kita tunjuk dari segi statistik. Itu juga boleh memberikan banyak maklumat. Seperti trend, data asas, kemajuan. Macam tadi saya tunjuk, kemajuan kita tak begitu baik. Ini semua adalah penting kepada policy maker, pembuat dasar. Kepada pihak yang bertanggungjawab. Kalau ini adalah KPI mereka, dia tahu bahawa kita tak melakukan ini dengan secara terbaik. Masih banyak lagi ruang. Jadi tidak ada ruang untuk kita leka, complacent dan merasakan semuanya baik. Itu tujuan data agregat. Tetapi tuan-tuan, macam saya kata tadi, kita perlu verify. Kita perlu ada verifikasi kepada data-data ini. Sebab statistik can also be misleading. Sebab itu kita telah mewujudkan MAROS, Institut Pendidikan Keselamatan Jalan Raya, untuk menjadi peneraju utama di negara ini menjalankan data analytics supaya dia mendalami lagi data, sebab dia ada akses kepada data melalui rakan-rakan kongsi seperti PDRM dan pihak hospital dan lain-lain, untuk kita memahami dengan lebih mendalam. Dan of course sebagai institut penyelidikan, dia akan membuat penyelidikan yang lebih mendalam. So itu adalah tujuan MAROS ditubuhkan. Dan saya sebagai penyelidik daripada universiti juga boleh membantu MAROS dalam usaha ini. Sebab kita ada kepakaran. Dan keselamatan jalan raya ni tuan-tuan dan puan bukan hanya kejuruteraan. Dia melibatkan masyarakat. Dan hari ini kita akan membincangkan isu masyarakat. Dia melibatkan masalah keluarga, dia melibatkan masalah kampung, dia melibatkan masalah sentimen, dia melibatkan masalah governance, masalah undang-undang, melibatkan macam-macam. Semua aspek kehidupan sebenarnya ada memberi kesan kepada keselamatan jalan raya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, ini membolehkan kita menyatakan apa masalah kita. Apa masalah utama kita. Jadi saya letakkan ada 4 masalah utama kita. Satu adalah masalah utama kita adalah motosikal. Motosikal adalah komponen terburuk apabila kita melihat masalah utama yang menyebabkan kematian dan kemalangan jalan raya di negeri Perlis dan juga di Malaysia adalah motosikal. Dan dalam masa yang sama kita juga mengenal pasti umur 15 hingga 25 tahun ni adalah mangsa tertinggi. So masalah utama kita adalah anak-anak kita yang malam Ramadan pun merempit merata Malaysia. Kita pergi berterawih, tapi anak-anak muda kita, kalau tengok majoriti orang Islam dibenarkan untuk merempit dan dibuka secara terbuka. Dibuat di jalan Lim Chong Yu di Pulau Pinang yang merupakan jalan utama. Di depan daripada jambatan kedua sampai jambatan ketiga, jambatan pertama. Dan ini berlaku dalam bulan Ramadan tuan-tuan dan puan. Tiap-tiap hari Penang kini akan cerita apa depa budak-budak buat. Malam-malam buta ambil gambar daripada kondo masing-masing, tengok budak-budak ni buat kiri kanan apa. Yalah, dan ditonton juga tu. Yang merempitnya satu hal, tapi penontonnya juga ramai. Ini masalah masyarakat tuan-tuan dan puan. Macam mana kita nak ubah ni?
Kemudian lebih kepada kejuruteraan sedikit, jenis-jenis jalan, jalan luar bandar dan jalan persekutuan adalah paling tinggi, dan kita juga dapati nahas jalan raya ni berkorelasi positif dengan pendaftaran kenderaan. Okay, so lagi banyak pendaftaran kenderaan tu, lagi nampak banyak kemalangan berlaku atau masalah jalan raya berlaku. Jadi walaupun ada banyak lagi isu, ini antara isu-isu yang utama yang perlu diberi perhatian, sebab kalau insya-Allah kita dapat selesaikan masalah ini, kita akan dapat kurangkan masalah naas jalan raya. Jadi masalahnya perkara yang saya cuba bawakan ini semuanya meningkatkan risiko di jalan raya. Apabila motosikal adalah komponen terburuk, dia juga adalah komponen yang tinggi, hampir 50%, lebih daripada 50% pendaftaran kenderaan adalah motosikal di Malaysia. Dan sekarang ni kita lihat juga di jalan raya juga dia meningkat. Jadi bila keadaan motosikal itu begitu, dia juga menambah keadaan risiko di jalan raya. Sebab motosikal ni dia bukan seorang-seorang dia je. Satu, mereka pun ada dia punya grup. Okay, dia akan bergerak secara kelompok kadang-kadang. Dia ada dia punya perangai, dia akan cilok sini, cilok sana. Okay. Kemudian dia juga bersama dengan kenderaan lain. Itu yang jadi masalah tu. Mixed traffic, pelbagai trafik di jalan raya. Itu menjadi punca masalahnya. Kalau dia diasingkan, kita dapat kurangkan masalah dia. Tetapi itu jarang berlaku. Itu jarang berlaku. Dia akan berada dan dengan keadaan dibawa, bagaimana mereka membawa kenderaan mereka, motosikal mereka, dia jadi lebih bahaya. Isu tabiat dan kurang kompetensi. Penunggang motosikal kita ni ada masalah tabiat dia, attitude dia, perangai dia, dan juga kompetensi dia, keupayaan dia juga ada masalah. Dan saya akan tunjukkan bagaimana kita menganalisisnya dengan lebih mendalam. Jalan yang tidak selamat juga akan mengganggu. Jadi dengan keadaan yang begini, serabutnya antara kenderaan besar, kenderaan kecil dan sebagainya, adalah pula pothole, adalah pula lubang di jalan raya. Adalah juga jalan yang berpasir, jalan yang licin, jalan yang gelap, jalan yang tidak ada penanda jalan dan sebagainya. Dan semua ini menambah risiko dan menjadikan kebarangkalian berlaku kemalangan tinggi, dan apabila pemandu itu bawa dengan laju, kenderaan semua laju, berlaku pertembungan, maka keseriusan kemalangan akan meningkat. Jadi ini adalah satu sistem yang sebenarnya berinteraksi antara satu sama lain. Dia ada sebab dan akibat. Dia adalah satu sistem yang continuous, ada dynamism. Jadi kita nak kawal ni memang bukan mudah, tuan-tuan dan puan. Sebab itu dia punya punca masalah yang kita cuba nak selesaikan. Di samping mengawal semua yang ada dalam sistem itu supaya keseriusan kemalangan itu tidak terlalu tinggi. Kemalangan boleh berlaku, tapi kita cuba elakkan daripada kecederaan, apatah lagi kematian. Seboleh mungkin. So, tuan-tuan dan puan, ini adalah punca dia. Okay? Kita lihat. Di sini key yang kita cuba nak selesaikan hari ini. Yang kita cuba nak bahaskan hari ini dan mulai hari ini. Nak selesai hari ini, insya-Allah tak boleh lah tu, susah. So kita ada 3 komponen ni yang saya telah highlight. Yang pertama adalah tabiat pengguna, kedua kompetensi pengguna, pengguna penunggang, dan motosikal adalah kenderaan terkecil di jalan raya. Ini adalah 3 gabungan yang amat berbahaya, yang membuatkan keadaan di Malaysia ini begitu berisiko tinggi. So kenapa tuan-tuan dan puan? Ini kunci dia, key dia. Pengalaman pertama menunggang anak-anak kita tanpa latihan dan tidak berlesen. Kita cek anak kita sendiri. Berapa peratus daripada anak kita dalam kategori ini? Saya yakin kalau tak 100%, mungkin 3/4 daripada anak kita dalam kategori ini. Kenapa tu? Kita tanya sendirilah. Mungkin kita masalahnya, mungkin kita biarkan dia,
Jadi apabila anak-anak ni tidak terlatih dan menunggang tanpa lesen, dia belajar daripada rakan-rakan dia yang dalam kategori yang sama. So apa maksud tak terlatih? Dia tak tahu peraturan jalan raya. Sebab tu dia tak berhenti di jalan keluar tu. Dia sempang tak berhenti. Dia suruh kita yang berhenti, yang datang daripada jalan utama. Ini punca masalah yang kita telah kenal pasti, tuan-tuan. Dan malangnya, Allah bisa tegal biasa. Okay. Jadi, persoalannya, mengapa? Ada dua lah. Satu adalah kurang kawalan ibu bapa sebab dia bawa motor tu motor ibu bapa. Okay. Dan kita tengoklah, kita ke adik-beradik kita ke jiran tetangga kita, benda ini berleluasa, tuan-tuan dan puan, di mana-mana sahaja. Sebab motosikal itu dah dijadikan sebagai satu yang menjadi keperluan. Tetapi ada peraturan. Kita perlu penunggang yang kompeten. Kita perlu penunggang yang memahami peraturan. Kalau tidak, the system will be in chaos. Dan itulah sebabnya kecelaruan yang berlaku di jalan raya ini banyak berpunca daripada sini, tuan-tuan. Penguatkuasaan, kita ada penguatkuasaan luaran, kita ada, terima kasih pihak JPJ, pengarah JPJ ada di sini, terima kasih Puan Fatimah, Wang Kuat kita, dan rakan-rakan beruniform, terima kasih penguatkuasa dijalankan. Tetapi penguatkuasa tidak boleh berada di mana-mana, tuan-tuan dan puan. Bagaimana kita nak buat penguatkuasaan secara komuniti? Penguatkuasaan dalam bentuk amar makruf nahi mungkar. Okey, kita ada batasan-batasan kuasa kita kena faham juga. Tetapi penguatkuasaan kendiri, penguatkuasaan daripada keluarga, larangan daripada seorang bapa dan ibu kepada anak. You nak bawa motor, tunggu umur, tunggu belajar, tunggu lesen. Berapa ramai daripada kita yang dah sebut perkara itu kepada anak-anak kita. Okay. So ini satu kajian yang mungkin tak pernah orang buat lah. Mungkin boleh buat kot Maros. Bagaimana ibu bapa sekarang ini melihat kepada isu anak-anak bawa motor tanpa lesen dan tanpa tidak berkompetensi, tidak terlatih dan of course tak pakai helmet dan segalanya lah. Segalanya. So tuan-tuan dan puan, masalahnya mereka ni Allah bisa tegal biasa akan menjadi penunggang yang lain ni, penunggang sedia ada yang lain ni. Okay, jadi generasi kita dah dua generasi mungkinnya dah dibawa daripada ajaran yang sebegini. Jadi apa yang kita nampak di jalan raya tu, walaupun nanti dia akan dapat lesen, okay, tapi Allah bisa tegar biasa perangai itu terbawa-bawa. Sebab itu kadang-kadang orang bawa lori pun kita tengok dia tak berhenti, tuan-tuan. Ini tak termasuk lagi perangai-perangai lain lah. Perangai-perangai yang berbahaya di jalan raya, kelajuannya, potong tanpa memberi signal dan macam-macam lagi masalah yang kita hadapi. Jadi, itu lagi rumit tuan-tuan. Nak latih semula ni bukan senang. Kita dah ada lesen, nak latih semula bukan senang. Nak mengubah cara kita bawa kenderaan, tidak mudah tuan-tuan. Nak menukar akhlak kita, tak mudah tuan-tuan dan puan. Jadi, kita kena mula daripada asas. Ini masalahnya. Bila kita nak mula? Bila kita nak mula? Jadi, tuan-tuan dan puan, itu mungkin yang lebih relevan kepada kita dan seperti mana saya katakan, cara mereka bawa tanpa kompetensi, tanpa ilmu ni akan berlaga dengan kenderaan-kenderaan lain, maka disitulah timbul masalah yang kita hadapi. Jadi tuan-tuan dan puan, penunggang motosikal dan pengguna jalan julat umum ini adalah paling berisiko tinggi dan penyumbang terbesar kepada masalah keselamatan jalan raya. InsyaAllah kalau kita dapat selesaikan masalah mereka ni, kita akan dapat selesaikan banyak masalah dan dia melibatkan advokasi dan peningkatan penguatkuasaan. So bila kita cakap kedua-dua advokasi dan peningkatan penguatkuasaan ini, di sini ada peranan dari konteks agama, dari konteks kefahaman terhadap tanggungjawab kita sebagai seorang manusia, apatah lagi tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. So itulah saya harap kita dapat berjaya cetuskan melalui usaha yang dilakukan pada hari ini, tuan-tuan. Jadi saya masuk kepada penghaupayaan. Sebenarnya kita cuba ni semenjak tahun 2014.
di mana kita nak mencari satu pendekatan baru. Kalau dahulunya keselamatan jalan raya ni kita banyak serahkan kepada pihak kerajaan persekutuan. Okay, kita ada dahulunya Jabatan Keselamatan Jalan Raya, kita ada MIROS, kita ada MOT, kita ada JPJ, kita ada PDRM. Mereka inilah yang kita serahkan untuk buat ops, kita buat advokasi, kita buat penguasaan. Tapi dia tidak memberikan kesan. Sebab itu kita cuba satu pendekatan baru, penghakupayaan tempatan untuk keselamatan jalan raya. Dan apa yang kita cuba buatkan adalah kita membawa perubahan kepada pendedahan, kepada pendekatan. Kita bawa tanggungjawab bersama. Okey, ini kita boleh debatkan, saya bukan ahli agama. Tapi saya rasa kalau kita kerajaan yang dia buat, dia tak sampai kepada komuniti. Padahal masalah ni adalah masalah masyarakat. Ia adalah perubahan akhlak, seperti mana yang saya cuba tunjukkan. Semua kena terlibat. Dia tak boleh hanya melibatkan satu sektor saja. Sebab kalau tak semua terlibat, maka lama-lama dia jadi macam masyarakat kita sekarang lah. Amar makruf nahi mungkar ni kita serahkan kepada pejabat agama saja. Dia sudah tidak menjadi satu budaya bersama keluarga. Ibu kepada anak pun dah tak berlaku, tuan-tuan. Ini yang menjadi masalah. Jadi dia telah terbawa-bawa juga kepada masalah keselamatan jalan raya. So ini adalah usaha yang kita telah lakukan, alhamdulillah. Mulai daripada Pulau Pinang, kita buat pada tahun 2014. Kemudian dia merebak, dan yang terkini alhamdulillah saya dapat peluang untuk bekerja dengan kawan-kawan di Negeri Perlis. Dan itu yang saya nak cerita sedikit, usaha kita supaya tuan-tuan perempuan nampak di mana tuan-tuan perempuan boleh berperanan, insya-Allah. So yang penting dalam kesemua usaha ni, kita perlu mula dengan the will. Jadi senarai yang ada tadi ni semua bermula dengan ada satu permintaan, sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat daerah. Dia tak boleh pi kalau arahan. Sebab ada juga di antara senarai itu adalah arahan dan kini dia terkubur. So dia kena datang daripada kehendak pihak-pihak yang berkepentingan. Sama ada pihak kerajaan negeri sendiri ataupun Majlis Keselamatan Jalan Raya negeri. Dia perlu ada satu kerangka strategik. Sebab tanpa kerangka strategik ni kita akan terkapar-kapar. Kita akan buat. Tapi sebenarnya kita buat tu, letih dah buat tuan-tuan buat. Tiap-tiap tahun kita buat. Tapi dia semua hanya bertumpu kepada satu benda je. Dan satu benda tu pula kadang-kadang tidak berimpak tinggi. Sebab tu kita kena bawa satu kerangka supaya kita faham keseluruhan masalah yang dihadapi oleh tempat itu. Kena ada plan implementasi. Kita ni tuan-tuan dan puan bagus buat plan strategi. Tapi implementasi kita gagal. Jadi inilah satu pendekatan yang kita perlu bawa, dan kita kena pastikan juga ada governance. Kena ada tadbir urus. Kalau tidak, benda ni tak ada siapa yang kawal, tak ada siapa yang pantau, tak ada siapa yang tengok. So itu yang kita cuba lakukan. Dan alhamdulillah, terima kasih lagi kepada Kerajaan Negeri Perlis melalui pejabat seterusnya Kerajaan Negeri dan dipacu oleh Majlis Keselamatan Jalan Raya. Yang orang kuatnya ada di sini daripada JPJ, kita telah berjaya melakukan 2 bengkel. Pertama adalah bengkel penggubalan. Kita telah menggubal pelan keselamatan Jalan Raya Negeri Perlis di Tasuh Lake Resort pada tahun 2020, Disember 2020. Cadangannya sebaik saja lepas itu, masa tengah panas-panas lagi, kita nak buat bengkel pelan pelaksanaan. Sebab kalau pelan pelaksanaan tak ada, banyak benda ni terlalu tinggi, terlalu philosophical, terlalu di peringkat asas, di peringkat dasar. Tapi sebab PKP, kita kena PKP tahun lepas juga masih, akhirnya alhamdulillah hujung tahun 2021 kita dapat buat pelan implementasi. Alhamdulillah dapat buat juga. Jadi saya akan kongsi sedikit dalam masa yang tinggal ni tuan-tuan dan puan, apa yang ingin yang dapat kita belajar dan juga bagaimana tuan-tuan dan puan boleh terlibat sama. Ini yang telah saya tunjukkan tadilah. Saya juga menggunakan pendekatan yang sama. Oleh kerana kita jemput dalam bengkel kita pihak-pihak yang berkepentingan.
Kita ada pihak-pihak yang memang terlibat dengan keselamatan jalan raya seperti JPJ, polis, Jabatan Kesihatan, dan kemudian kita juga menjemput rakan-rakan yang penting seperti pihak pendidikan, kita juga melibatkan ketua-ketua kampung, kita juga melibatkan bomba, kita juga melibatkan pelbagai pihak, dan NGO juga kita jemput, dan sebagainya. Jadi semua yang ada dalam bengkel tu adalah mereka yang merupakan stakeholder kepada keselamatan jalan raya secara direct maupun indirect. Jadi kepunyaan itu, sebab kita bangunkan kerangka strategi keselamatan jalan raya Negeri Perlis itu menggunakan idea mereka, menggunakan pengalaman mereka, menggunakan pandangan mereka. So ada ownership daripada hari pertama. Dan itu adalah satu hikmah di sebalik usaha penghakupayaan ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, yang juga amat menarik oleh kerana tadi kita nampak kematian di Perlis ni kurang daripada 100. Saya berjayalah menggoda mereka atau memujuk mereka untuk kita capai zero fatality. Zero fatality ni adalah satu matlamat dunia di beberapa negara, terutamanya negara-negara maju. Kalau boleh dia tidak mahu ada kematian dalam setahun akibat ataupun pada bila-bila masa akibat kemalangan jalan raya. Setakat kecederaan. So maknanya kita nak kawal keadaan di Negeri Perlis ni supaya tidak berlaku kematian. Dan ini hanya boleh dilakukan sekiranya kita juga dapat kawal penunggang motosikal. Sebab kematian di Perlis juga tertinggi adalah daripada penunggang motosikal. Tapi yang penting ini adalah satu usaha strategik, tuan-tuan dan puan, kita nak letakkan matlamat ini. So satu-satunya tempat di Malaysia. Tahniah kepada Negeri Perlis, satu tanggungjawab yang besar untuk kita meletakkan zero fatality vision. Sekurang-kurangnya kalau kita bercakap di merata dunia, adalah tempat di Malaysia ni yang kita cuba nak capai zero vision. Ini adalah kerangka, simple aja tuan-tuan, membuat kerangka kita tak payah nak fancy-fancy, yang penting dia ada sasaran. So sasarannya tiada kematian dan kalau boleh kita kurangkan kemalangan 10% setahun. Okey. Kita buat simulasi dan kita lihat dalam masa 10 tahun kita boleh capai ini, insya-Allah. Okey. Tetapi kena ada pengurangan setiap 10% setahun, setiap tahun. Ada 3 tonggak utama: kelakuan selamat, jalan lebih selamat, kenderaan lebih selamat. Jadi di Perlis juga kita dah cakap kelakuan yang behavior yang selamat. Jalan lebih selamat sebab kita juga nak pihak JKR contohnya dan pihak majlis memastikan jalan juga selamat. Dan kenderaan juga lebih selamat. Kita juga di Perlis ada banyak kenderaan daripada luar, daripada border. So kita kena juga kawal mereka sebab dia akan meningkatkan risiko kepada jalan raya kita. Dan ada 2 asas yang kita gunakan, data yang berguna, saya dah nyatakan tadi, data yang penting, dan sumber tadbir urus lestari. Okay? So daripada usaha ini, kita menggunakan pendekatan berhasil. Memang tuan-tuan tak boleh tengok tapi saya difahamkan persembahan saya ini dikongsi. So bagi 5 tadi, 3 tongkak dan 2 asas, 3 pilar dan 2 foundation, kita letakkan hasil keselamatan jalan raya yang kita nak capai. So usaha penghakupayaan ni bukan saja usaha yang melibatkan satu kerangka strategi, tetapi dia juga berasaskan hasil. Jadi kita jelas kita ada hasil yang kita nak capai. Baru kemudian diturunkan kepada peringkat aktiviti. Sebelum ini tuan-tuan dan puan, kebanyakan daripada kita di Malaysia, kita buat usaha keselamatan jalan raya terus kepada aktiviti, terus kepada intervensi. Kadang-kadang kita tak tahu pun kenapa kita buat intervensi tersebut. Okay. Jadi kita ubah sedikit, kita letakkan hasil, matlamat dah ada, hasil dah ada. Kita ada, tak silap saya, 40 hasil yang kita cuba capai melalui usaha di Negeri Perlis. InsyaAllah kalau 40 hasil ini tercapai, InsyaAllah kita akan lebih dekatlah kepada matlamat yang kita nak capai. Okay. So itu adalah pendekatan yang kita lakukan. The details adalah penting, tapi saya tak dapat nak kongsi hari ini atas sebab kesuntukan masa. Saya cuba nak pilih satu je sebab dia ada relevan dengan apa yang kita lakukan. Untuk tonggak kelakuan selamat,
kita dalam bengkel pelaksanaan kita keluarkan perincian ini. Okay? So untuk tonggak kelakuan selamat, kita ada banyak hasil yang kita nak. Tadi kita ada 40 hasil, tak silap saya dalam 5 atau 6 hasil di bawah kelakuan selamat. Dalam hal ini adalah peningkatan pematuhan pemakaian topi keledar yang betul. Itu hasil kita nak. Jadi kita harapkan dalam tempoh-tempoh yang terdekat dan sehinggalah kepada tempoh pelan keselamatan ini, kita nak lihat lebih ramai orang menggunakan tali pinggang, topi keledar dengan cara lebih betul, dengan betul dan selamat. Sebab kadang-kadang dia pakai topi keledar tapi dia tak ikat, dia pakai topi keledar tapi topi keledarnya bukan topi keledar yang dapat melindungi kepalanya kalau berlaku kemalangan. So, di sinilah mungkin boleh kita bawa tuan-tuan dan puan dari perspektif keagamaan, bagaimana kita nak membentuk budaya ini. Bagaimana kita nak membentuk budaya ini, dan objektif aktiviti kempen kesedaran penguatkuasaan itu juga kita terangkan. So kita boleh selitkanlah dengan input yang akan ada daripada Quran dan hadis, daripada pembicaraan dari konteks keagamaan, rohani, kita boleh masukkan dalam bahan-bahan advokasi ini. Pucuk dicita ulang mendatang, dulu kita hanya ingat nak buat 4 khutbah Jumaat setahun saja. Ada. Jabatan Mufti ada dah dalam kita punya plan. Tapi inilah rezeki yang Allah SWT beri. Kita tak sangka kita boleh buat seminar sebegini. Ini Allah SWT punya rezeki yang beri pada kita peluang membawa tuan-tuan dan puan berada di sini, dan harapan kita akan kembangkan usaha ini lebih daripada hanya satu item untuk khutbah. Hari ini kita akan keluarkan satu resolusi usul yang akan memberi impak yang lebih besar. Tetapi tuan-tuan dan puan, dia tak boleh habis kat situ, dia kena follow up. Macam mana nak follow up ni mungkin kita pernah bincangkan. Macam mana surau-surau, macam mana dia akan melibatkan ibu bapa, macam mana kita perlu sekarang ni menyedarkan ibu bapa tentang peranan dan tanggungjawab mereka. Dan komuniti sendiri, bagaimana surau itu boleh memainkan peranan terhadap keselamatan jalan raya. So tuan-tuan puan, ini yang lain-lain. Okay, again, ini satu yang saya nak tunjuk, governance, tadbir urus yang ada di peringkat negeri Perlis. Kita ada Jabatan Keselamatan Jalan Raya, dan Exco pengangkutan adalah pengurusi, dan pengarah JPJ adalah setiausaha kepada Majlis Keselamatan Jalan Raya Perlis. Kedua-dua dokumen yang kita telah hasilkan ini telah diangkat naik, dan alhamdulillah kita telah menerimanya. Sekarang ni kita nak bawa kepada Setiausaha Kerajaan Negeri. Saya dipahamkan yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri baru bertukar. Jadi kita nak cari peluang barulah untuk memberi penerangan. Perkara ini dah dilakukan hanya untuk dijadikan sebagai satu asas dan dasar kepada Kerajaan Negeri. Dan kita harap hari ini melalui Jabatan Mufti kita akan dapat membawa satu angle yang amat bermakna dan amat berkesan untuk usaha ini. Dan saya menjemputlah tuan-tuan dan puan penglibatan terus daripada semua pihak, dan mungkin pihak Puan Fatimah boleh usulkan, mungkin Jabatan Mufti sendiri boleh terlibat sama dalam Majlis Keselamatan Jalan Raya Pulau Pinang, dan mungkin MKJR pertama di Malaysia yang berjaya membuat sebegitu. Tahniah. Jadi tuan-tuan dan puan, ini cerita pasal Perlis. Jadi mungkin sebagai rumusan, beberapa cadangan daripada saya bagaimana pejabat mufti boleh menggerakkan usaha ini. Pertama, menyedarkan masyarakat tentang hukum untuk menjauhi dari kecelakaan dan kesengsaraan. Rakan saya akan bentangkan perkara ini selepas ini. Jadi alhamdulillah kita akan dengar dan lihat macam mana saranan dan cara yang terbaik. Menyedarkan masyarakat tentang keperluan untuk mematuhi peraturan, itu juga akan dibincangkan. Akhlak yang terpuji, ini yang sukarlah. Kadang-kadang kita bila berada dalam kawalan kenderaan kita sendiri, kita berubah. Mr. Jekyll, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, kita berubah. Dan dikacau dengan stres, dikacau dengan distraction, dikacau dengan priorities yang kita perlu letakkan. Sebenarnya semua itu dapat dikawal kalau kita mengurus masa kita dengan baik.
Kan? Keluarlah awal sikit. Tapi tak. Itu ada kaitannya sebenarnya tu. Tabiat suka melengah-lengahkan. Tabiat last minute. Itu semua membawa kepada berubahnya pemandu yang selamat kepada pemanduan yang tidak selamat. Okey. Kalau kita boleh kurangkan benda tu berlaku dalam di hidup kita, di samping zikir yang Ustaz ajar kita tadi tu, kita keluar dengan lebih awal, tak payah tergesa-gesa, we know, we plan, we know, we expect, we manage. InsyaAllah semua ni berlaku. Ini masalahnya dia dah lambat, dia bawa motor, lagilah macam-macam berlaku. Ni, mengingatkan ibu bapa ni. Macam mana kita nak mengingatkan ibu bapa ni? Sukar tuan-tuan. Very sensitive. Kita sendiri pun sukar ni. Tapi, tanggungjawab ibu bapa kepada anak-anak ni tuan-tuan. Okay. Saya tak tahu pasal hukum nak berbincang. Saya bukanlah tak tahu, tak mendalam untuk kita bincangkan perkara ini. Tapi bagaimana persoalan mungkin boleh dihujahkan, mungkin boleh didebatkan. Mungkin akan dapat satu resolusi yang amat bermakna bagaimana kita boleh meningkatkan peranan ibu bapa dan masyarakat terhadap apa yang kita cuba capai. Dan lain-lain tuan-tuan, ini yang saya ada dalam pemikiran saya yang amat cetek, yang amat terhad. Saya yakin dengan idea dan barakah dalam bulan Ramadan, dalam suasana yang kita bermula dengan mengingat Allah SWT, saya yakin kita semua telah meletakkan niat dan matlamat kita hari ini adalah ibadah untuk Allah SWT, dan dalam bulan Ramadan ini berlipat kali ganda tuan-tuan dan puan. Dan yang penting kalau kita dapat laksanakan je tuan-tuan dan puan, ini adalah amal jariah yang kita kendaki untuk dunia dan akhirat. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, itu sahaja daripada saya. Saya sekali lagi mengucap syukur kerana dapat terlibat dalam usaha ini. Dijemput bersama untuk memberikan terima kasih kepada KP Myros yang ingat saya untuk membentangkan ini bagi pihak Myros sebagai jemputan Myros, dan tahniah kepada Jabatan Mufti dan tahniah kepada tuan-tuan dan puan. Semoga usaha kita ini diberkati dan dirahmati Allah SWT, dan kita berdoa ia memberi pulangan yang terbaik untuk mengurangkan kesengsaraan di jalan raya di Malaysia dan terutamanya di negeri Perlis ini. Sekian, saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tidak baik dan lemah itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Doakan saya selamat balik ke Penang, dan selamat menyambut 10 hari terakhir Ramadan dengan amalan yang berlipat kali ganda insya-Allah, dan selamat hari raya ma'azir batin. Selamat di jalan raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.